warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tiap-tiap petang hari Ahad jam pukul 4.30 sehingga pukul 5.30 kita mari jumpa di ruangan Sehari Sekisah raikan Walarian, insyaAllah dengan saya Dr. Abdullah Al-Usama. Dalam ruangan ini adalah kita nak bayar kisah tentang apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan insyaAllah kisah di dalam tarikh yang penting bagi orang Islam tahu tentang wasat ataupun kisah-kisah supaya nak gunakan di dalam faham Al-Quran dan faham hadis, dan begitu juga boleh tahu faham jinjai kong Islam dan seterusnya. InsyaAllah yang kita lupa tiap-tiap petang hari Ahad insyaAllah Subhanahu Wa Taala. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah kita berjumpa di dalam ruangan Satu Hari Satu Kisah raikan Walarian dengan saya Ustaz Abdullah bin Ismail bin Yusuf bin Talib Al-Usama. InsyaAllah hari ini kita akan bersambung kisah tentang Palestin. Jadi hari ini kita duduk di tahun TC ataupun episod 4 iaitu hari ini kita akan bercakap tentang yuk Nabi Sulaiman dan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan bagaimana Kalum Salai ataupun hancur Bani Israel ataupun daulah Bani Israel semasa dahulu. InsyaAllah kita agenda kita pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah belum pada kita nak masuk dalam kisah kita ulas sekali lagi, iaitu semasa belum pada nak Bani Israel tu nak menghukumkan Palestin tu. Jadi sebelum pada tu kita telah cerita tentang kisah Talut berlawan dengan Jalut, dan sutai Nabi Daud adalah orang yang bunuh Jalut sehingga Talut tu janji dengan Nabi Daud supaya nak beri anak perempuan dia anak perempuan Talut beri anak perempuan kepada Nabi Daud. Ketika tu Nabi Daud tu tak jadi Nabi lagi jadi budak muda lagi, dan selepas janji Talut kepada Daud ialah nak serah kerajaan selepas daripada dia mati, kerajaan Bani Israel. Maka apabila Talut mati tu didapati bahawa Bani Israel bagi kepada pecah belah kepada dua. Satu puak tu nak tunaikan janji Talut, satu puak tu nak tunaikan janji Talut atau kena wui kat Daud sebab Daud adalah orang yang bunuh Jalut masa dulu tu, dan begitu juga janji Talut supaya nak beri kerajaan ataupun pupunam kasat tu kepada Daud. Tetapi setengah Bani Israel tu dia tak jom, dia kata raja ni dia kena tu anak turun titih kepada anak, maka dia supaya wi kepada anak Talut sana itu. Maka di situlah jadi dua fok. Apabila jadi dua fok tu Al-Qudus ataupun di tempat Ursalin Kudus tu, maka dipokong oleh anak Talut, pokong anak Talut, dan Daud tu dipokong ataupun dia tu kerajaan dia tu duduk luar sikit, dia di Ariha.
Maka apabila jadi dua kerajaan Israel dah, maka di situlah sapa 5 tahun Nabi Daud ni tu dah catap mula, lepas tu mari conti anak Talut dan berjaya sehingga Daud saat itu dah, Daud tu boleh pokong Bani Israel semua dan jadi Bani Israel jadi satu. Anak semua tu duduk di atas Daud. Apabila seketika tu Daud pokong semua, Bani Israel jadi satu dan pokong Ariha dan Kudus. Khalidah. Maka di situlah betul dengan Syamuel. Syamuel ni Nabi lah. Kita telah kecek dah. Syamuel, Nabi Syamuel ni sebelum pada kita kisah Talut sana itu, belum ada tu kisah Nabi Syamuel. Nabi Syamuel pun wafat. Apabila Nabi Syamuel wafat, maka Allah Subhanahu Taala telah wahyu kepada Daud supaya jadi nabi dan seterusnya jadi kasat ataupun jadi raja hak Bani Israel. Jadi belum pada ni tu raja dia kena mari sai takut lain. Nabi kena mari sai takut lain daripada anak cucu Nabi Yakub. Tapi Daud ni walaupun mari daripada Yahuza, sungguhnya raja ni dia kena mari takun Lawi dah. Tapi Nabi Daud ni mari daripada takun Yahuza, daripada Nabi, supaya jadi orang seorang boleh 2 tahun lah mudah, iaitu jadi raja dan begitu juga jadi nabi dah. Jadi Nabi Daud apabila ia boleh 2 tahun itu, dalam yuk ataupun dalam masa Nabi Daud adalah masa yang Bani Israel tu jadi kemas sikit lah, dan begitu juga dikirakan baru bermula kerajaan Bani Israel. Jadi kerajaan Bani Israel ataupun kerajaan Yahudi ni baru bermula di masa Nabi Daud. Sabit tu ni sabit tu kita tengok pok Yahudi semua tu ia hai ความ sangkan ataupun ia beri kepentingan kepada Nabi Daud. Sabit tu saya lak apa tu dah banyak qiao khong dengan Nabi Daud lah, supaya kita dak ayat dah kata bite tu, bite hacek tu iaitu orang panggil bite hak David, dah dia panggil bite David, bite hak 5 cabai tu. Maka dah di sinilah kita nak mula dah kisah kita, iaitu apa daripada kita dekat ayat tadi tu dah ke tadi tu saat ni didapati bahawa memlakah Bani Israel tu dah ia bukanlah luah dia. Apa masa Nabi Daud tu ia pokong Ariha, Khalil dan sikit ya. Tak ada kata semua Palestin masa ni. Dah. Lepas tu dah Palestin lah ni tu ia nak luah lagi sehingga patah pada sebelah patah tu dah. Sebelah patah tu ia masuk dah, tapi masa Nabi Daud awal-awal ni jadi tak masuk lagi. Tak masuk lagi, ia pokong Khalil dan pokong Ariha dan drop sikit-sikit dah daripada Palestin masa ni dah. Jadi kalau kita tengok tu Nabi Daud saat itu dah ia pokong ataupun masuk Bani Israel ia pergi pokong Palestin tu sebelum Al-Milad ataupun sebelum Nabi Isa dah. Ia orang putih ni ia kira di wanak Nabi Isa, iaitu 995 tahun belum pada wanak Nabi Isa ni dah. Ia kira kata 990 tahun. Makna kata apa tu? Makna kata Bani Israel ni ia mula pokong masa tu. Tapi bahkan orang Arab hak duk belum pada Nabi Daud ni, belum pada Nabi Daud nak pokong ni dah, ia duk 2500 tahun dah duk di Palestin, hak duk pokong muang Palestin ni, iaitu orang Arab dah. Orang Arab yang ni Al-Yabusiyin. Hak Yabusiyin ni duk di situ tu 2500 tahun belum pada kisah sakarat. Kalau kira-kira tu iaitu belum pada kerajaan Nabi Daud 1900 tahun, kakak 2000 tahun belum pada dia tu, belum pada kerajaan Nabi Daud. Tu kalau kita tengok. Jadi nak kata kerajaan Yahudi tu pokong Palestin cak mula-mula tu tak boleh lah.
Sebab orang Arab dulu, orang Arab tu kat 2000 tahun duk pokong Palestin. Lepas tu Nabi Daud mari boleh dari pantau lut, lepas tu lah Nabi Daud. Dah. Seterusnya di masa Nabi Daud, Nabi Daud tu maka Nabi Daud tu lain daripada dia orang panggil hukum dengan secara adil, dengan secara bagus. Alhamdulillah Nabi Daud adalah nabi yang bagus di dalam hukum, pokong orang iaitu molek dan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah beri beberapa mukjizat kepada Nabi Daud. Nabi Daud ni tu hawi mukjizat yang boleh nampak berlaku orang masa dia. Satu daripada mukjizat yang hak dencat ataupun hak cerak-cerak, iaitu satu, dia boleh melemukkan hadid, melemukkan besi. Jadi besi-besi semua hak ada tangi, apabila siapa di tangi Nabi Daud dia boleh lemuk. Paling kat nu boleh, paling kat ni. Jadi tak kena katok kongkas panggil supaya dengan orang panggil dok bakar api mai katok wak lemuk dak. Tapi Nabi Daud ni ya tu hawi kat ya, mukjizat Nabi Daud ialah melemukkan besi boleh. Tu. Jadi besi ni dia turut tangi hak Nabi Daud. Jadi setengah daripada perkara hak Nabi Daud buat tentang besi ialah buat sekerak. Dan baju daripada besi untuk buat masa perang. Masa songkram tu, jadi Nabi Daud besi tu buat di sekerak kepada tahan-tahan ya ni tu. Jadi ada sekerak dah lah. Ni kalau duk khaya dalam khaya tu itu adalah kham sama ataupun mukjizat hak Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, mukjizat yang zahir hak Nabi Daud ialah Nabi Daud tu orang panggil suara sangat sedap sekali. Suara apabila ia senyap mazamir Daud, apabila ia siap sunnah ataupun apabila ia buat tamna lagu apa semua. Nah ya tu sedap hak Nabi Daud bukanlah manusia saja dengar dah jadi sedap, tetapi bukit bukau pun dengar dan begitu juga watair, burung pun mari dengar, pakak mari dengar Nabi Daud bersiap sunat, dan begitu juga Nabi Daud duk baca Zabur dan begitu suara yang sedap. Nabi Daud sedap. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah rayak kepada kita benda-benda ni. Allah Subhanahu Wa Taala telah rayak, wa laqad atayna Dawuda minna fadla ya jibala awibi ma'ahu wat-tayr wa alinna lahu hadid. Ni orang bagi hak supaya saya dekat ayat ni, iaitu makna tolak ni. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala telah rayak juga dalam ayat lain, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum litahsunakum min ba'sikum. Ni baju besi. Wa besi, wa jadi baju besi dah. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr. Ni bukit dan begitu juga burung-burung pakak mai dengar suara yang sedap daripada Nabi Daud. Nabi Daud ni adalah mukjizat yang zahir macam tu. Dan apa di masa Nabi Daud, Palestin duk orang panggil hak merang rob Palestin kena picit. Mana kata Nabi Daud bukanlah duk boleh kerajaan cara tu, dia tu duk dia dak, tapi dia pergi buka negeri sebelah tangan tu tawan tok hak Kudus, iaitu ia boleh buka negeri ataupun merang ataupun wilayah duk biga-biga dengan laut supaya Gaza, supaya Akka dan seterusnya. Biga-biga tu jadi boleh kepada Nabi Daud semua. Dan tang partner sebelah lihat atas tu, sebelah lihat atas partner ni boleh Dimash, boleh Damaskus ataupun dengan Dimash, boleh Syria tu jadi boleh kepada Nabi Daud alaihi salam. Jadi duk bawah kerajaan Nabi Daud, jadi Bani Israel duk kerajaan khulwah Bani Israel for you lah. Tu. Apabila Nabi Daud mati ataupun wafat iaitu dalam tahun 993 sebelum pada milad, sebelum pada Khisakara tu 993 tahun tu, mana kata Nabi Daud telah wafat.
Selepas Nabi Daud wafat, maka kerajaan hak Nabi Daud ataupun tamnen gajah terjatuh kepada anak dia hak yang jadi rasul, dan orang panggil orang yang cidik, budak yang cidik dan budak yang berzahir kecidikan dia semasa Nabi Daud dah, iaitu rasul, anak rasul ialah Sulaiman alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ni di setengah Yahudi dia tak ngaku kata dia nabi, dia ngaku kata dia raja aja. Lebih-lebih lagi Sulaiman dia tak ngaku. Dia tak ngaku. Orang Yahudi sendiri ni, bang klum orang Yahudi dia tak ngaku kata jadi nabi, dia ngaku kata jadi raja. Sebab tu dia kata teruk-teruk kepada Nabi Sulaiman ni, orang Yahudi ni. Pangai tu dah. Dia kata anak Sulaiman ni anak zina. Orang panggil Daud tu dia zina dengan isteri Methab dia. Itu adalah kita main kecek semulalah hal kisah Sulaiman dan kisah Nabi Daud. Cuma dalam ni kita dak kecek hal kisah Palestin. Kisah Palestin. Maka selepas Nabi Daud wafat, maka diganti oleh Nabi Sulaiman. Maka di situlah Nabi Sulaiman pun, Masya Allah, kerajaan ia adalah kerajaan yang adil, kerajaan yang bagus, mimi titik, mimi titik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah bui kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi tak ada kerajaan yang sebelum Nabi Sulaiman dan selepas Nabi Sulaiman sehingga sampai kiamat seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Kalau kita tengok tengok kerajaan ni pun tak boleh lawan dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Sebab apa? Sebab kalau kita kaji di kisah Nabi Sulaiman, didapati tuhawi khasiyat khah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kerajaan mana, Nabi mana hak boleh bangkap angin boleh, bangkap angin boleh, Nabi Sulaiman boleh. Wasakharna ruhul rih. Maka di situ bangkap angin pun boleh Nabi Sulaiman. Bangkap jin fok setan duduk bawah Nabi Sulaiman apa? Jadi setan jin besar-besar ifritun, jin fok ifrit fok besar-besar, fok jin tu besar-besar tu. Duduk bawah je Sulaiman apa? Sulaiman nak sang tu, nak sang waktu ni boleh berlaku. Dan begitu juga burung-burung apa tu semua, burung kecek. Binatang semua tu heavy. Boleh Nabi Sulaiman tu boleh kecek dengan bahasa binatang, bahasa semut dalam surah 6 dan seterusnya. Jadi Nabi Sulaiman ni pandai tu heavy. Dan Nabi Sulaiman ni boleh guna burung-burung seperti burung hurut dan seterusnya. Dan begitu juga orang sendiri pun dengar Nabi Sulaiman berlaku. Sebab tu Nabi Sulaiman tu kerajaan yang besar. Tengok kerajaan ni boleh kecek tak binatang? Tak boleh. Boleh kecek tak? Boleh sang jin boleh tak? Tak boleh. Boleh sang angin tak? Tak boleh. Tu kerajaan tu heavy khas. Tapi Nabi Sulaiman walaupun dia boleh nikmat yang banyak, maka dia orang yang bersyukur. Kalau kata dia boleh nikmat dah tu, dia tak syukur langsung dah. Orang yang bersyukur. Satu daripada pongan binoe hak Nabi Sulaiman buat semasa dia jadi kerajaan ialah as-sarh. Sarh. Jadi bina banyak kok jing-jing bakal mai tolong Nabi Sulaiman ni. Satu daripada dia sang wang sarh mumarridun min qawarid. Wang daripada gelah panggil. Qawarid. Ataupun buat daripada ataupun buat daripada gelah. Buat daripada cuming bak setai, cuming bak napak bayar be. Jadi sute wang tu jadi cuming belaka. Jadi di dalam Quran telah ayat qila lahadukhulis sarh, apabila Raja Balqis daripada Yamin itu mari ziarah Nabi Sulaiman, maka satu daripada perkara tu Nabi Sulaiman suruh mari, suruh masuk dalam wang dia tu, satu daripada wang hak dia bina, belum ada ni tak bina, tapi apabila Nabi Balqis nak mari tu dia bina satu wang tu. Apabila masuk falamma ra'at hasibat lujjatan wa kashifat an saqaiha, maka apabila Balqis masuk dalam wang tu, nampak air akik akik kain kakuk basah, kakuk basah, nampak masuk saqaiha. Qala innahu sarhun mumarradun min khawarid. Nabi Sulaiman ayat tu
Tak apa, tak kena akid, tak apa. Sebab ni adalah ia batu, jadi cuming tu. Bukanlah jadi kata hak dia mau nampak tu bukanlah air tu, air dek bawah. Air dek bawah daripada cumi-cumi. Semua ni jadi tamaca kecok semua. Dah. Jadi Imam At-Tabari, Imam Ibn Jarir At-Tabari riwayat tu, sungguhnya hak wang hak Sulaiman tu, duk wak tu, jadi fok jing-jing duk ajar Sulaiman. Ya riwayat dah, Ibn Jarir riwayat dah. Suruh wak daripada fok cumi-cumi zujaj. Ka'annahu ma, sebab dia panggil supeng air. Fok cumi tu nampak. Maka apabila dia wak cumi sudah tu dah, jadi tua bawah tu, kernya tu daripada cumi dah. Summa arsalal ma tahtahu. Jadi lepas ada wak cumi sudah tu, fok jing ajar suruh wibuh air ke bawah. Jadi supeng kita dek jalan atas air lah, sebab cumi dia biasanya dia cerah dah. Dia sai. Sebab tu lah wak jadi apabila Raja Balqis naik kat, tak biasa kelih kat atas dunia macam ni. Ya, kita kena repair lah. Kata Raja Balqis ni adalah kerajaan Yamin adalah kerajaan yang maju Yamin dulu. Radak kerajaan Yamin adalah kerajaan Sabak, adalah kerajaan yang maju besar, hadarah. Yang di mana kata Ariyat Tamjah tu jadi maju. Tapi apabila mari kelih, tak lagi. Apabila mari tengok nampak orang panggil wang hak Nabi Sulaiman ni, masuk Islam. Berimi dengan Tuhan hak Nabi Sulaiman seterusnya. Sebab apa tu? Ibn Jarir ayat tu sebab apa Nabi Sulaiman buat macam tu? Ibn Jarir ayat tu supaya nak tahu kata kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan hak percaya kepada Allah lebih afdal ataupun lebih kuat, dan begitu juga kuat daripada kerajaan hak semua matahari. Itu dah huraian orang panggil Ibn Jarir At-Tabari. Selepas pada tu satu daripada perkara yang hak Nabi Sulaiman buat, Nabi Sulaiman buat semasa Yukya duk pokrong Palestin, ialah ia bina wat ataupun bina bot hak Yahudi. Bot Yahudi ni orang panggil ma'bad, ma'bad al-Yahud, dinamakan ya ayah ya Wa'dah, dan mana kata Nabi Daud tu Wa'dah, tapi ia binuh mula dak tahu Nabi Daud tu ia binuh semula, dinamakan orang panggil sekarang tu Haikan Sulaiman. Hari ni kita nak royak ni, iaitu Haikan Sulaiman. Haikan Sulaiman ni makna kata supaya hak dok balah lah ni tu di Palestin ni, dah hak kata bunyi khabar kata nak gali lubang orang nak sejid Aqsa tu utuh. Supaya apa tu nak utuh tu? Supaya nak guna ataupun nak bina baru Haikan Sulaiman ni. Kita mai keliru rupa macam mana. Haikan Sulaiman ni dibinakan oleh Nabi Sulaiman. Gati hak ayah dia telah bina di ma'bad di Ursalin. Ursalin iaitu di Yerusalem sana ni lah, ataupun di Kudus. Orang harap picok bina Haikan Sulaiman, dinamakan ni nama Masyun ataupun bahasa Arab Banain. Orang juga bina pusang setapanik lah mudah-mudah, ataupun Naicang. Naicang Changhin, Chang orang buat batu tu dah. Maka di sini nama dia Masyun. Bisa dengar tak Masyun ni? Masyun, kalimah Masyun ataupun orang juga Changhin sana tu dinamo masa kita lah ni tubik satu ongkolab, ataupun dinamakan bahasa Arab panggil Al-Masyuniyah. Masyuniyah dengan Masyun hak tolak daripada kalimah Masyun, orang bina Haikan Nabi Sulaiman ditubik satu fok ongkolab hak Yahudi masalah ni, namanya Al-Masyuniyah. Di bahasa Sia panggil Freemason. Freemason ni kalau kita tengok loko yo sanjalak yo tu, dia nak jadi baik tu, dia nak ada baik wong wian. Tu wong wian sah batu serta mai bantat mai pelaga. Tu kalau kita tengok, kita long film tengok ongkon Freemason tu dah. Freemason ni dia bagi pula banyak fok pula.
tujuan ya nak apa, nak orang panggil nak pokrang lok. Sabit tu ya dalam akidah ya tu fok ni fok Yahudi adalah kontinu kwa คนอื่นบนโลกนี้องค์กรเฟมิซันtu pelajari betul pelajari betul ni aku panggil masyun ni lah nanti kita kecek sekali lagi femisan ni ataupun masyuniyah sekali lagi dah insyaallah. Jadi fok ni apabila ya obat haikal Nabi Sulaiman ya bawa haikal Sulaiman tu ya obat mana ni ya obat kod hak tahan kod tahan mana tu jadi jadi umur so tu ya ada lah baik sepengah tahan dulu ya duk dulu tu ya duk baik nekan nak perai tu dah nak perai tu ya buat baik tu duk baik haikan style tu dah tu cuma orang Yahudi ya percaya orang Yahudi lah ni ya percaya kata haikan Sulaiman hok masa dulu tu duk di mana orang Yahudi kata duk di Kubah kuning tu Kubah kuning itu dak tengok dalam internet tu orang panggil Masjid Qubatus Sakhrah. Kubah kuning hak Pak Nabi inyik batu tu. Inyik batu ke Isra' Mi'raj tu ya awak Kubah kan. Dia buat sejid dom tong tu. Situ dah yang kata haikal Sulaiman situ. Abang tu ya gali lubang nak wi sejid tutup. Sejid Kudus semua nak utuh yang awak mula ni ya. Maka di situ ya kata situ. Setengah kata dekat-dekat tu. Bukanlah situ tapi dekat-dekat biga-biga apa tu dah. Itu adalah haikal Nabi Sulaiman. Tapi kalau kita tengok jadi kilah juga banyak nak perwaksa diri dan begitu juga dalam surat hak Yahudi diri. Dalam kampi Fu'yo sendiri tu, kampi Qutbul Muqaddas diri dia. Jadi tak sebut ni kata duk mana. Jadi Fu'yo tak tahu juga sebenarnya suka-suka itu ya. Jadi Fu'yo tu panggil dau-dau aja ya kata duduk situ. Maka banyak riwayat tu duduk di Jabal Sahyun dan begitu juga setengah tu bukanlah duduk di Kudus tapi duduk biga-biga tu. Tu dah. Sebab apa tak tahu ni sebab ia kena romok lama dah. Nanti kita kisah akhir-akhir ni ia kena kena abih haikan Sulaiman. Dan bahkan nak ucap ni ayat tu ada doa haikan Sulaiman. Tu adalah setengah daripada nak ucai kerana dia tak percaya dia tak percaya kata haikan Sulaiman tu ada tuatun tak kita bolehlah kata ada maka bagaimana sifat ya rubat ya laguna dan orang panggil ya wak lagu mana apabila wak sudah dah lagu mana hakada ya maka di situ ya kecek sifat haikan ataupun sifat hak bot hak Nabi Sulaiman ni kita kena ambil daripada lang ing daripada Fu'yo lah daripada Fu'yo lah iaitu kita ambil daripada Kampir Taurat Bible dan Injil kita mai tengok sini sikit jadi Safarul Muluk Al-Awwal kita kena tengok Safarul Muluk Al-Awwal dalam kitab Taurat ya sana itu dari Ishah boti sip boti hok Ishah nampak maka disebut kata Nabi Sulaiman tu dia pakai raja dia tak pakai nabi hak Islam panggil nabi sabit tu dia tak ada Yahudi ni pakai raja Sulaiman ya tu raja Sulaiman tu wak di atas bot hak abang hak ayah je sana iaitu Nabi Daud maka disuruhi oleh Allah maka suhai sang marilah sama mari jadi masa Nabi Daud tu ya buat ni ya nak buat bot tu saat ni tu masa Nabi Daud tu dia ambil tabutul tabut tu mana kata kotak kita kecek dah tu masa toluk tu jadi ya kotak tu dalam kotak tu ia ada laksila carut ataupun batu hak tulis lukis Taurat masa Nabi Musa ambil data bukit Tur Sina tu maka dia ada lagi jadi dia ada dua keping dia semua pula keping pahil lebih lah dia kena Pak Yahudi ni kena yuk situ kena yuk sini maka lebih maka apabila siapa masa Nabi Daud nak buat dia ni tu ataupun buat bot dia ni tu maka dia wari muka tu dan terletak di Ursalin sana
Apabila siapa masa Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman ia tukar awak mula, awak haikan semula, maka ia ambil tabut dan batu saat itu, ada oleh tabut saat itu. Tabut ni mana kotak lah, kira mudah-mudah kata kotak sepengah long sop sepengah long dia kotak baik panjang tu. Tu dah. Maka ia ambil itulah, ia buat situlah wak jadi ia ambil situ mai tok di tempat ia buat jadi haikan di atas bot dia saat itu. Dah. Dan begitu juga dalam Ishah, hak Ishah tulis saat itu gaya atau bino haikan Nabi Sulaiman tu bino masa semua, guna masa semua ni belah tahun. Dia buat haikan saat itu. Dah. Itu lepas pada dia tu jadi Nabi Sulaiman jadi gajah tu 4 tahun sehingga dia mati tu, ataupun sehingga sampai tahun yang ke-20 tu ia buat haikan Sulaiman. Haikan Sulaiman tu dia buat abuk ni lah ada gaya dah. Maka di situ dalam Taurat hak lain pula dia gaya tu dah. Jadi hak ni kita mai dengar lah. Jadi perkara yang demo sabit apa kita kena tahu ni, sebab kita kena tahu juga kata ia cahaya lagu mana. Apabila ia cahaya guna sabit tu lah masalah ni Palestin tu. Palestin tu duk balas sama tu sebab apa? Sebab ia cahaya benda ni. Ia duk kaca nak uji Masjid Aqsa tu tukar jadi haikan Sulaiman. Jadi nak uji di supang Sulaiman, haikan Sulaiman. Dan juga ya atau Masjid Aqsa tempat hak ia tu Palestin ni tempat hak janji Nabi Daud. Dia kira dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ni. Pak Yahudi. Sabit tu dia duk kaca sangat. Kita mai royak tahu hal ni supaya kita tahu kata hak sungguh lagu mana. Fak ni cahaya lagu mana dan sungguh lagu mana. Sabit tu duk kaca nak tahu sikit ni dah. Maka dalam kitab Pak Yahudi, Ishah 8, dah royak atau masa Nabi Sulaiman buat haikan sudah. Panggil orang tua putau orang semua dia panggil belaka. Panggil belaka dan punam semua fok ada big hak masa Bani Israel dulu tu panggil Nabi Sulaiman panggil belaka. Panggil situ dah. Pakak fok dia tu pakai akik. Pakai akik kotak ni tu, pakai akik mari tok di bawah sayap rupan. Ya orang Yu dulu tu ia buat rupan besar tu, ia rupan dia tak ada apa. Mana kata dia boleh buat rupan. Dia tak ada salah oleh syariat ya. Tapi hak rupan ni masa Nabi kita tu tak boleh lah nak buat guna rupan tu. Tapi hak syariat hak masa Nabi Sulaiman betul, ya tak apa. Ya rupan setengah daripada rupan tu ia buat rupan malaikat ada sayap. Maka ia tak di bawah tu lah. Ia tak di bawah. Yang ambil tabut saat ni tu, ambil batu hak kian Taurat hak ni tu, mari tok di bawah sayap, satu daripada sayap rupan saat ni tu dah. Dan riwayat atau apabila ia tak sudah pak ia nak alaq nak tubik. Ya dak kisah lah dah, kisah dalam kitab demo lah ni. Maka ia kisah apabila ia tubik kat lah. Maka digelak habis. Jadi tempat ni tempat ibadat ni bakal gelak. Gelak dengan apa tu? Kaun muid penuh. Jadi wasak penuh oleh sejik tu. Ataupun dalam bot je saat ni tu. Pakai bot dah. Pakai kena bot. Maka apabila wasak kat tu, bunyi suara. Wasak sudah tu, dia kata Tuhan turun. Tuhan turun mari. Ni Yahudi. Yahudi percaya kat tu. Tuhan turun mai duk kecek dengan Nabi Sulaiman. Mai duk kecek Nabi Sulaiman dah. Wa wiyadi Nabi Sulaiman tu minta berkat kepada Tuhan. Ya Allah, wiyadi fakku berkat, fak Bani Israel berkat. Dan doa banyaklah Nabi Sulaiman dan Tuhan wi banyak kepada Nabi Sulaiman. Wiyadi apa ni? Supaya kalau pergi dengan seteru ada benih, apabila nyakit semua tak sapa kat Bani Israel dan seterusnya banyak perkara lah. Jangan wiyadi henglang ataupun jangan wiyadi kemarah lah fak Bani Israel ni duduk dalam seni, duduk dalam tak ada duk oleh susah semua seluruhnya. Tu. Dan selepas tu lah apabila ia pergi kata Nabi Sulaiman jumpa dengan Tuhan, boleh wahyu dah. Dalam Ishaq 9 tu ayat lagi Tuhan kok jumpa dengan Sulaiman. Sungguhnya kalau kita tengok
hak sungguhnya nabi hak cakap kalimullah, hak cakap dengan Allah dah sungguh iaitu dua orang ya, iaitu Nabi Musa alaihissalam dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali Isra Mi'raj bersama bercakap dengan Allah Subhanahu taala. Tapi nabi lain tak ada. Nabi Sulaiman sendiri pun tak ada dari akidah orang Islam kita dah. Dan seterusnya apabila sudah pada tu dah, maka di situlah ia tu calon dah. Calon makna tu ia mulai dalam riwayat tu dah, ia mulai binatang semua dah. 22,000 ekor lembu mulai siap beli dah. Mulai untuk apa tu? Untuk banyak untuk gerbang nombor gerbang kepada Allah 2,000 ekor lembu dan begitu juga 120,000 ekor kambing. Besar banyak makan dah. Dan dia calang semua 14 hari. Duk calang ni. Buat apa tu? Calang buat haikan sudah. Dan bersyukur kepada Allah. Itu dalam kitab ialah ni duk ayat ni. Kalau kitab yang belaka tak ada lah kita tak ada dalam sunnah kita. Cuma nak tahu kata ya percaya lagu mana. Orang Yahudi tu percaya ke mana dah. Dan dalam hak lain dan kitab lain semua tu dah kita kena faham kata kitab semua tu ya Taurat apa Injil semua tu lepas pada Nabi Isa Nabi Musa mati 700 tahun baru duk tulis, nanti terayak sikit dah. Cuma yang nak ada lah pian sikit sebanyak tu dah. Maka di dalam Asfar Bani Israel dalam kitab, bukanlah kitab Taurat ni kitab luar, tapi for ia yakin juga, for ia percaya juga dan pakai juga. Ia ayat mana tu dah selepas dari kitab Ang-ing orang Yahudi juga dah. Ia ayat tu jadi mihrab tu, mihrab pak maya tu, pak ibadah dia tu dah. 10 mik. Ruahnya 10 mik. Jadi semua hak dalam haikan saat ni tu, ni dalam asfat ni bukan dalam Taurat, dalam asfat je, dalam asfat Bani Israel tu. Dia dak cerita ni, dia dak cerita haikan. Apa dia tu? Dia dak cerita. Jadi mihrab dia panjang 10 mik, dah panjang sebelah ni 10 mik, atas 10 mik semua. Dah. Lepas tu di dalam semua haikan tubuh dia tua ya ni. Buat dengan mah semua. Ya dia buat dengan mah. Rata duk likung pun buat jadi mah. Buat dengan mah. Dah. Jadi dinding-dinding pun dinding mah. Tiga mah. Ya di sungguh ya dah. Lepas tu apa lagi? Lepas tu ya ada gambar rupan malaikat tinggi dah. Rupan malaikat pun buat dengan mah juga. Malaikat ada sayap ya, rupa malaikat ada sayap. Barang hak duk dalam puyuk koli dan orang panggil meja-meja semua tu jadi mah belaka. Barang hak duk dalam obot dah. Semua tu buat daripada mah. Jadi gimana mari tu supaya dengan haikannya sani ataupun bot je sani, bot dengan mah aja. Mudah-mudahan kata mah. Jadi mah satu bino buat dengan mah semua. Hak ni hak cerita je. Tapi cerita yang ada cerita ni adalah perkara yang tak betul. Sebab apa? Ia ta'arud ataupun ia khang, ia jadi salah dengan hak riwayat hak ia juga hak lain lagi. Jadi hak lain lagi tu riwayat kata haikan seketika orang mari romok lepas pada ya Allah daripada perang, ya pada songkram tu, maka didapati bahawa di dalam riwayat yang lain tu riwayat atas batu dan begitu juga besi. Bukanlah besi tu panggil nuhas ni panggil temaga ya, bukanlah kata mahdak ni. Jadi hak ni ya didaah khayal sikit wa ada mah belaka ada dah. Maka di situlah ya kang daripada ya panggil riwayat ni baik ni, riwayat ni baik ni. Jadi banyak cara sebab apa tu ia tak betul dengan hak sungguh. Dia tak betul dengan hak sungguh. Cuma ayat di dalam kerajaan Nabi Sulaiman tu wak bina yang daripada masa dulu sehingga masa ni wak wiadi orang Yahudi tu masa tecai dan nak wak sekali lagi semasa sekarang ni. Apa dia tu? Iaitu haikan Nabi Sulaiman.
Ikan. Kalau kita tulis dalam net tu ya ada lah gambar toyang, rubab toyang ikan Sulaiman. Dalam ni nak okey nak coba ayat tak boleh. Dah. Tu. Mudah-mudahan supaya ngabut lah. Supaya ngabut. Maka di sinilah perkara yang berlaku pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ayat sini. Kita tak seriayat kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, dan insya-Allah kita ada siri hak kisah Nabi Daud suku, Nabi Sulaiman suku. Cuma sini kita dek seriayat hak kisah Palestin dan apa yang berlaku semasa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud sekoh ya pokok Palestin. Maka di sini dah daulah Bani Israel yang dipokong ataupun yang jadi kerajaan hak Nabi Daud dan Nabi Sulaiman buat semua sepanjang 90 tahun ke. 90 tahun tak sampai 1 tahun lagi, tak sampai 1 korong lagi Bani Israel. Maka disitulah matinya, wafatnya Nabi Sulaiman. Selepas wafat Nabi Sulaiman, maka di sinilah daulah Bani Israel, kerajaan Bani Israel jatuh di tangi anak cucu Nabi Sulaiman. Tetapi anak cucu Nabi Sulaiman ni dia orang panggil dia panggil lemah, da'i. Wa dia dibalah di dalam. Dia dibalah Bani Israel, dia pecah belah lah. Lepas ada Nabi Sulaiman tu kerajaan yang sangat besar, sangat dia panggil maju sekali, dan begitu juga sangat orang panggil song amnat masa dulu. Jadi kerajaan Bani Israel ataupun kerajaan Yahudi ni jadi pecah. Sebab apa? Dipokong oleh Nabi Sulaiman. Duk tak lama, duk macam tu sehingga Fok Firaun, Fok Mesir tu mungkinlah Firaun Nabi Musa. Orang panggil Firaun ni ke tamneng gajah gajah Fok Mesir tu mari jut sebelah Palestin habis. Ya jut di Palestin ni sehingga Yahudi ataupun anak cucu kerajaan Nabi Sulaiman itu jatuh, tak ada dah. Sebab apa nak kerajaan Firaun sebelum Mesir tu mari jut pokong habis. Maka Yahudi kena bayar jizyah kepada kerajaan Firaun, pada kerajaan Firaun. Duk baik tu sehingga pada tahun 740 sebelum pada Hijri, sebelum milad. Pada kisah sakarat, sebelum pada kisah sakarat 740 tahun tu, jadi kerajaan Bani Israel tak ada dah. Cuma kerajaan Bani Israel tu tak ada, maka jadi cacun tamada, kena bayar jizyah kepada kerajaan Mesir. Mudah-mudah itu dah. Tak ada dah lah tu. Jadi 90 tahun ya kerajaan Bani Israel sungguh hak turut Yahudi bawah kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman 90 tahun tu ya hak jadi kerajaan. Lepas pada tu jatuh kerajaan Bani Israel pada Jew tu kepada pia tu, kepada tai pokong hak Firaun. Masa mana tu? Iaitu tahun 740 sebelum pada anak Nabi Isa AS. Duk macam tu iaitu 740 tahun tu kerajaan Mesir pokong for you sehingga iaitu kerajaan for you tu pokong for Mesir ni tu kerajaan Mesir pokong for you sehingga sampai tahun 740. Masa tahun 740 sebelum pada ataupun milad Nabi Isa, maka Asyuriyun Iraq mari pula. Daripada Iraq mari serai Palestin pula. Mari jut Palestin. Dah jut Palestin sudah, dan suruh tukar bayar kat Mesir lah. Bayar jizyah bayar kat Mesir, mai bayar kat Kurati. Jadi Asyuriyun daripada Iraq suruh Yahudi ni bayar jizyah, bayar jizyah. Orang bayar jizyah iaitu orang yang duduk bawah pokong tai amnat hak negeri masing-masing. Maka situ kena bayar jizyah kepada kerajaan Iraq, kerajaan Asyuriyin. Duk back tu 8 tahun. Duk bawah
Asyuriyun 8 tahun, maka kerajaan Asyuriyun di Iraq tu kena guling, kena patiwat ataupun kena Yud Amnat. Biar Yud Amnat tu Fok Al-Kildaniyun ataupun Fok Babiliyun. Fok Babilun ni mari Yud Amnat Fok Asyuriyun. Tukar kerajaan baru. Tukar kerajaan baru. Makna kata Fok you doi periai dah Fok you Yahudi di Palestin kena duduk bawah kerajaan baru, iaitu duduk bawah Kildaniyun ataupun Babiliyun. Fok Babiliyun, Fok Babil, Fok Iraq. Fok Iraq dekat Sungai Furat tu. Maka di situlah Fok Iya tu orang panggil duduk bawah tu. Jadi Fok Babiliyun tu dia duduk di Merang An-Nainawa, dia duduk Pokhong itu. Apabila siapa tahun jadi tahun apa tu? Tahun 732 tu, jadi kerajaan ataupun Fok Yahudi Palestin gi masuk duk bawah Fok Kildaniyun, duk Fok Iraq pula, tapi Fok Iraq lain. Maka siapa tahun 597 sebelum pada milad maka di situ Fok Yahudi dak jong. Fok Yahudi dia dak jong kepada pihak ni Fok Babiliyun. Dia dak jong. Apabila dia dak jong, Fok Yahudi dak jong, maka dia nak patiwat tak sah. Tak sah. Yahudi tak jauh. Maka di situlah Fok Babiliyun tu Yud Palestin semula dengan tangannya sendiri. Yud Yud semua tu dah. Apabila Yud sudah tu Yud sudah tak jauh sudah, lepas tu dia Yud. Apabila dia Yud sudah tu, maka di situlah Fok Babiliyun tu Yud Palestin tadi tu ia boleh dengan sebab ia guling dah. Hak ni ia gigit sendiri. Ia Yud Palestin sudah tu, apabila ia boleh Palestin, Pokok Palestin sudah, maka ia gitok satu hakim ataupun satu orang juga cara. Jadi hakim ni orang Yahudi. Satu hakim ataupun satu punam daripada Yahudi, tapi bukanlah daripada takun hak Yahudi hak duk setok semua, bukanlah takun raja Yahudi lah, ataupun bukanlah takun nabi, orang kampung biasa jadi raja. Jadi Fok Babiliyun tu dia buat baik tu. Maka situ apabila raja saat itu dinamakan Raja Siddiqiyah ataupun ataupun lagi dikenal dengan nama Siddiqiyah ni. Maka apabila ia bukanlah raja daripada Yahudi dan bukanlah ia daripada bakal Nabi, maka dia orang Yahudi ni nak murih kat dia tadi tak ada sitik apalah, jadi nak pergi Pokhong kena. Apabila ia nak murih dengan sadak satu dengan bukanlah bakal Yahudi yang molek, yang kedua jadi punam ni saat itu turut kerajaan bukanlah Yahudi, maka di situ ya Fok Yahudi nak murih. Fok nak murih duk baik tu lah, tapi nak murih pun sabar duk baik tu sehingga sampai tahun yang ke 580 ni sebelum milad tu. Maka di situlah Fok Yahudi tu patiwat lawe kedeng-kedeng. Fok dia tu nak lawe kerajaan Babylon. Jadi nak pergi lawe kerajaan Iraq lah. Di situlah apabila dia lawe, Fok Yahudi pakak lawe lah. Apabila lawe sudah tu wa'wiyadi Bukhtanasar. Bukhtanasar ni hakim Babil. Jadi kerajaan Babil ni tu tak jauh. Kerana Yahudi dia mau buat meta ni. Fok Yahudi dah. Di situlah Raja Bukhtanasar ataupun nama bahasa Nabukhtanasar. Nabukhtanasar ataupun Bukhtanasar. Mari conti ataupun mari Yud Palestin sekali lagi. Jadi Palestin duk macam ni kena Yud ni dah. Tapi ya Yud ni mari long Palestin, mari long Kudus, mari long Baitul Maqdis lah dah. Mari duk long Baitul Maqdis tu. Duk baik tu tak jangan Allah.
Pak Yahudi tak jalan juga. Mari lah mek tu setahun setengah duduk kat tu. Pak Yahudi nak lewat apa? Dia duduk dalam tu. Sehingga apabila sampai setahun setengah, maka Bukhtanasar benih. Canak boleh kepada cai canak boleh ke Bukhtanasar. Apabila Bukhtanasar benih, dah boleh kemenangan, maka Bukhtanasar itu masuk dalam Kudus, dan masuk dalam Palestin, masuk dalam Ursalin, dan masuk dalam Kudus, dan wak kena habis. Bakar dan cokeh semua. Lebih-lebih lagi Palestin, lebih-lebih lagi tu Haikal Sulaiman saat itu. Wak kena dia habis. Dah nak lawan sangat. Dah. Maka Yahudi pun kena kelih tu. Dah. Yahudi pun tak tahu nak apa. Apabila Bukhtanasar masuk, maka hancur Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman bot hak Nabi Sulaiman hak tadi hak tu riwayat kata buat ngamah buat apa tu, maka hancur. Setengah riwayat tu buat pada besi tu dah. Maka habis. Bare haduk dalam beralai bot atau beralai wahan itu dah kena mik habis. Mik dia orang Fort Babylon habis. Hancur sehingga setengah riwayat tu batu sute-sute. Batu sana tu, batu Haikal Sulaiman tu kena sute-sute daripada Fort Hang hak Bukhtanasar. Dah. Bukan sekadar tu. Dah. Bukan sekadar tu. Bahkan dah. Bahkan apa dia tu? Maka di situlah Bukhtanasar mai orang Yahudi 40,000 orang wak dia dihama. 40,000 orang. Ton orang Yahudi semua. Ni ada dah masa dulu ni. Orang Yahudi 40,000 orang jadi hama. Ambil bawa pergi kepada Babylon. Tadi tu tak lupa ayat dah. Teko hak yuk mula-mula hak Babylon tu mari serang Palestin tu, dia ambil dah orang Yahudi tu 10,000 orang. Jadi 10,000 orang ni dah hak terik lepas. Hak ning tu apabila Bukhtanasar lepas pada Yahudi tu nak lawan Babylon tu, maka Bukhtanasar mai orang Yahudi semua 40,000 orang pergi jadi hama di Babylon di Iraq semua. Jadi hama beh. Patu setengah lagi hak tak saya jadi hama, ada setengah lari pergi kepada Mesir. Lari sebab dulu belum ada ni dia duk bawah kerajaan Mesir kan. Dia lari ke Mesir. Setengah tu duk nusuk-nusuk duk ala Palestin tu lah. Tapi duk nusuk-nusuk. Ni di kerajaan tak boleh kan. Duk nusuk-nusuk kat utai kat celah tu kelas ni duk lari. Nah, maka di Palestin segi tu tak ada orang Yahudi. Alah ada fak nusuk-nusuk tu. Ada fak nusuk. Lepas tu hak lain 40,000 pergi di Iraq habis. Lepas tu hak lain lebih dah tu pergi Mesir habis. Tinggal hak nusuk 2-3 cakong tu. Ada di Palestin. Ini adalah masjid ataupun orang panggil hak keadaan orang Yahudi for you masa Bukhtanasar sebab dia lawan Bukhtanasar dah. Di situlah masa Bukhtanasar apabila ni kita boleh tengok oleh Talmud surat Talmud Kampir orang Yahudi kita tengok dah kalau biar sesuncai tu. Maka begitu juga lepas pada Haikal tu kena jadi hama pergi kepada Babylon kepada Iraq tu, dan setengah lari kepada Mesir dan setengah pada duk nusu foya di dalam Palestin tu. Maka di situ duk jadi batu lama. Jadi batu sehingga 24 tahun duk batu. Jadi Yahudi lah ni duk mana ni? Duk di Iraq belakang dah. Tak ada dah di Palestin. Jarang mana. Duk di Mesir, wa emang Mesir, wa Iraq. Duk di Palestin sikit mana. Maka di situ apabila Bukhtanasar mati. Mati lah. Bukhtanasar mati pada tahun 552. Belum pada milad Nabi Isa. Mana kata 24 tahun lepas ada tu. Apa ada tu Fort Babylon baru mula tulis. Fort Babylon Yahudi duduk di Babylon, duduk di Iraq, dan begitu juga Yahudi duduk di Mesir dan di Palestin hak duduk curi-curi tu, hak da'i sekali dah tu. Mula tulis kitab Taurat. Mula di sini. Jadi ni tu Nabi makna kata apa tu? Mula tulis kitab Taurat
di masa dia kena jadi taat hak Babylon. Masa apa tu? Makna kata apa? Lepas pada Nabi Musa mati dah ataupun wafat Nabi Musa 700 tahun. Dah kira lah khayal leh. 700 tahun Taurat baru ditulis. Baru mula tulis situ. Dah. Baru mula situ. Nah. Di situlah. Tapi tulis bukanlah tulis sudah lalu. Taurat bukanlah tulis kat sudah lalu dak. Dah. Maka Taurat ni tulis, orang ni tulis baik ni. Orang ni tulis baik ni, orang tu ni tulis baik ni, tulis. Hak tu tambah, hak tu kurang. Yang mari hipung main pula. Maka tulis Taurat semua daripada yuk hak Babylon, Yahudi duduk di Babylon. Masa hak Bukhtanasar mati sehingga boleh senang sekampir Taurat suti tu pakai masa apa kita tahu tak? Pakai masa semua 400 tahun. Tulis surat Taurat ataupun kampir kitab Taurat semua daripada lepas pada Nabi Musa mati 700 tahun baru mula, dan apabila mula sudah hak ni pakai tulis. Hak ni pakai tulis, nak buat ni tulis baik ni, nak buat tulis baik ni. Semua tu pakai masa 400 tahun baru boleh surat Taurat suti. 400 tahun. Jadi belum ada kisah karat dah. Maka di sinilah Taurat berada. Tak serupa dengan Quran kita. Kalau kita banding dengan Quran kita, jadi masa Nabi Muhammad tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu apabila turun wahyu, Nabi suruh katibul wahyu. Katibul wahyu ni orang yang tulis wahyu. Hari ni ayat apa turun? Gapo tek hak Nabi royak. Tulis wahyu saja. Hadis tak lagi. Akhir-akhir dah tulis hadis. Tapi wahyu apabila turun Quran mari, Nabi suruh tulis. Berapa orang hak juga tulis wahyu? 41 orang, 40 lebih. 40 orang juga tulis wahyu. Masa dia tu masa Nabi. Dan selepas Nabi mati, Quran semua tu dihimpun pada masa dia. Masa Abu Bakar mari himpun Quran. 30 juz lah ni, tak ada 30 juz dulu, tak ada 30 juz ni. Quran semua hak kita dak baca 30 juz ni mari dihimpun masa Abu Bakar. Masa Abu Bakar. Selepas pada himpun tu, maka masa Uthman tu tulis semula. Ditulis jadi mushaf Uthman. Tu tulis semula. Quran dak lagi, Quran dah masa Abu Bakar tulis daripada batu di situ di sini. Masa ada belaka Quran ada belaka dah. Jadi ia beza dengan apa tu? Dengan Taurat. Tulis berapa tahun tu? Tulis 400 tahun. Kita kira lah. Pada 10 tahun dia tulis satu kitab. Tukar ubah komun, ubah beda. Bagaimana 400 tahun? Pas orang tulis bukan orang tulis. Orang lain. Dia mau tulis baik ni. Orang ni tulis baik ni. Orang tulis ni. Mari capo. Jadi Taurat suti. Nampak tu? Sabit tu kita dapati Taurat tu ada banyak daripada perubah daripada Yahudi. Kita tak ada nak engkar kata perkataan Nabi Musa ataupun Taurat sungguh ada dalam kampir Taurat, tapi ia ada keubah. Sabit tu Allah Subhanahu taala telah cerita telah ayat kata yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Pak Yahudi tu dia panggil dia ubah daripada benda baik ni dia royak baik ni, guna baik ni. Sebab apa tu? Dia pakai masa lama. Dan dia pakai jam. Tak ada orang nak ingat 700 tahun. Mari dah. Dan tulis semua 400 tahun nak jadi kampi serupa dengan hak Nabi Musa ayat. Tu. Ini adalah kisah Babylon. Yahudi learning duk bawah kerajaan Babylon. Dan sungguhnya bila Pak Yahudi nak masuk Palestin sekali lagi, adakah peluang untuk ia masuk Palestin, dan bila pula dia jadi kerajaan semula? Kau tak ada jadi kerajaan Palestin, tak ada dah. Kerajaan Yahudi di Palestin tak ada dah. Kau ada, insya-Allah kita bersama di dalam satu hari satu kisah dengan saya Ustaz Abdullah. InsyaAllah tak apa kalau ada puan kita bersama lagi
di dalam kisah Palestin tahunที่ 5 ataupun episod 5, iaitu kembali Bani Israel kepada tanah Palestin sekali lagi. Tapi bagaimana dia kembali dengan mulia ke atau kembali dengan hina, dan bagaimana hak keadaan mereka di Palestin selepas pada ni, insya-Allah bersama Trade Update insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.